ASEAN ini terdiri daripada 3 tonggak, iaitu Komuniti Keselamatan Politik, Komuniti Ekonomi dan Komuniti Sosial Budaya. Ianya wujud untuk menyatukan negara serantau, berkongsi idea dan seterusnya berkembang maju, dan ianya juga mempunyai peranan yang berbeza-beza. Seterusnya, kami memilih isu pemerdagangan manusia di negara ASEAN, iaitu termasuk dalam Komuniti Keselamatan Politik ASEAN. Pemerdagangan manusia ini merujuk kepada sebarang aktiviti syarikat yang melibatkan pergerakan atau penghijauan manusia secara haram yang menyalahi undang-undang, termasuklah aktiviti buruh yang sah ataupun yang dipaksa. Isu pemerdagangan manusia ini tidak asing lagi bagi mana-mana negara yang maju ataupun yang sedang membangun. Hal ini dikatakan demikian kerana anggaran jumlah pemerdagangan manusia ini berada dalam tahap yang merisaukan, dengan anggaran 25 juta manusia dari 127 negara, termasuklah negara ASEAN yang telah diperdagangkan di seluruh dunia. Terdapat satu objektif bagi kajian ini, iaitu mengenal pasti faktor-faktor pemerdagangan manusia dalam kalangan kanak-kanak dan wanita di negara ASEAN. Antara justifikasi yang kukuh bagi menjalankan penyelidikan ini adalah kerana kajian ini menjadi keutamaan kerana isu pemerdagangan ini sudah menjadi isu yang serius yang melanda dunia, terutama sekali ianya telah melibatkan negara ASEAN. Sebagai contoh, negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Indonesia telah menjadi pintu utama pemerdagangan berlaku. Oleh itu, kewajaran kajian ini dijalankan adalah dengan mengambil kira faktor-faktor dan punca berlakunya isu tersebut. Artikel pertama yang bertajuk Pengenalpastian, Pemulihan dan Penyepaduan Semula Masa Pemerdagangan Kanak-kanak dalam ASEAN. Kajian penolakan jurang pengetahuan dan cabaran yang muncul. Ia memberi tumpuan kepada pemerdagangan kanak-kanak dalam rantau Persatuan Negara-Negara ASEAN Tenggara. Masuk pemerdagangan manusia yang paling diterima secara meluas terdapat dalam 3 perkara protokol PBB, iaitu untuk mencegah, menekan dan menghukum pemerdagangan orang, terutamanya mangsa adalah wanita dan kanak-kanak. Disamping menjadi instrumen antarabangsa pertama yang memberi definisi secara jelas, ia bertujuan untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia, melindungi dan membantu mangsa dan menggalakkan kerjasama di kalangan negara luar. Artikel kedua ialah upaya ASEAN dalam menangani masalah perdagangan manusia di Asia Tenggara. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan ASEAN Tenggara sebagai salah satu kawasan untuk pemerdagangan manusia. Faktor pertama ialah pengagihan ekonomi yang tidak sekata mengakibatkan kemiskinan yang tinggi. Lokasi geografi juga menjadi faktor kerana ASEAN Tenggara sendiri merupakan kawasan yang strategi kerana banyak dilalui laluan perdagangan antarabangsa, sekaligus memudahkan jenayah perdagangan manusia berlaku. Yang terakhir ialah faktor budaya, iaitu kerana isu pemerdagangan manusia telah lama dijalankan sehingga menjadi kebiasaan dalam masyarakat sehingga kini. Artikel seterusnya yang bertajuk Respon Kerajaan Malaysia terhadap Pemerdagangan Manusia tahun 2010 hingga 2015. Artikel ini membincangkan tentang pemerdagangan manusia dari tahun 2010 hingga 2015 antara negara Malaysia dan Indonesia. Dalam artikel ini juga menunjukkan pendekatan kerajaan Malaysia terhadap jenayah pemerdagangan manusia. Selain itu, dalam kajian ini, pemerdagangan manusia disebabkan oleh beberapa keadaan, sama ada dalaman dan luaran mangsa. Selain itu, negara yang akan menanggung beban aktiviti pemerdagangan manusia ini seperti tanggapan negatif dan imej negara di mata seluruh dunia tercemar. Daripada hal ini, kerajaan telah membuat penambahan beberapa dasar tertentu untuk mencegah pemerdagangan manusia. Selain itu, artikel yang bertajuk Pemerdagangan Manusia di Malaysia, Isu dan Usaha Membantras. Di dalam artikel ini, pemerdagangan manusia adalah isu yang mempengaruhi orang di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahawa dunia sedang berhadapan dengan krisis pemerdagangan manusia yang memerlukan keprihatinan dari semua pihak. Pemerdagangan manusia adalah masalah global yang menjejaskan hampir setiap negara di planet ini.
Artikel yang terakhir bertajuk Penderitaan Mangsa Perdagangan Orang di Malaysia. Artikel ini membincangkan tentang pemerangan manusia adalah jenayah yang melanggar hak dan maruah manusia. Ia ialah satu bentuk penghambaan zaman moden yang mencemarkan imej, etika, kredibiliti dan perkongsian antarabangsa. Selain itu, kesengsaraan mangsa perdagangan manusia adalah wajar digambarkan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap isu tersebut. Hasilnya, tujuan penyelidikan ini adalah untuk melihat penderitaan mangsa perdagangan manusia di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan bahan dan kaedah. Bahan dan kaedah merupakan salah satu aspek yang penting untuk melaksanakan kajian, iaitu pendekatan metodologi. Ini kerana tanpa teknik kajian khusus kepada prosedur pengumpulan data, sumber dan penemuan kajian akan diragui. Bukan itu sahaja, ia akan memberikan kesan negatif kepada keputusan penyelidikan yang akan dibuat. Yang pertama adalah kaedah pengumpulan data. Untuk model kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah kualitatif, di mana ianya mempunyai bentuk data yang berbeza serta mudah difahami. Kaedah ini biasanya menggunakan bentuk temu bual, analisis dokumen serta pemerhatian yang dirujuk daripada artikel maupun kajian lepas. Kaedah ini juga lebih gemar dilakukan oleh para penyelidik kerana menjimatkan masa serta kos. Selain itu, kaedah kualitatif ini mempunyai dua kaedah penyelidikan yang berbeza. Yang pertama adalah kaedah sekunder dan yang kedua adalah kaedah primer. Bagi tajuk ini, pengkaji menggunakan kaedah sekunder yang mana data dikumpulkan melalui sumber maklumat sedia ada seperti artikel. Yang kedua adalah kajian perpustakaan. Dapatan kajian perpustakaan telah banyak membantu pengkaji dalam mencari bahan ataupun pemikiran berkaitan isu yang diterokai. Hasil daripada kajian perpustakaan, pengkaji dapat memperolehi lebih kefahaman tentang topik yang dikaji. Adalah sangat penting bagi penyelidik untuk mempunyai pengetahuan atau bahan yang berkaitan dengan kajiannya agar ia berbeza dengan penyelidikan lepas. Ini juga penting kerana hasil kajian perpustakaan akan membolehkan pengkaji lebih memahami cara penyelidikan yang dijalankan. Yang terakhir adalah teori. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan teori liberalisme. Teori liberalisme ini bermaksud demokrasi moden yang menggambarkan oleh kelaziman istilah demokrasi liberal sebagai cara untuk negara yang mempunyai pilihan raya yang bebas dan adil, kedaulatan undang-undang serta kebebasan sivil yang dilindungi. Teori ini berkait rapat dengan tajuk pemerdagangan wanita dan kanak-kanak disebabkan ia menekankan kebebasan semua manusia yang saksama. Hal ini kerana Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menentang sekeras-kerasnya penindasan terhadap wanita dan kanak-kanak. Mereka beranggapan perbuatan tersebut tidak berperi kemanusiaan serta mampu mencalakan imej negara yang terlibat. Seterusnya, hasil dan perbincangan yang mana pada bahagian ini saya menerangkan tentang faktor yang boleh berlakunya perdagangan manusia, yang mana faktor yang pertama adalah daripada segi kemiskinan. Kita boleh lihat daripada aspek kekeluargaan yang mana bila institusi kekeluargaan ini mengalami masalah kewangan dan akan berlakunya hutang piutang, pinjaman kewangan, dan apabila mereka meminjam pada saluran yang salah, iaitu ahlong ataupun agensi yang tidak bertanggungjawab, jadi boleh berlakunya pertukaran nyawa dan cara untuk membayar hutang. Dan seterusnya berlakunya pemandangan manusianya bila ahli keluarga tersebut menjual anak mereka. Seterusnya adalah faktor lari rumah atau percaya pada orang yang baru dikenali. Di sini saya menerangkan tentang terdapat segelintir masyarakat ataupun individu yang sangat mempercayai kepada orang yang baru dikenali tanpa mengetahui latar belakang mereka ataupun keadaan mereka, dan mereka percaya kepada orang baru tersebut dan mengikut apa kehendak daripada orang baru yang dikenali tersebut. Dan perkara ini boleh menjadi satu faktor kepada pemandangan manusia bila terpedaya dengan tipu hilang mereka. Faktor yang ketiga adalah latar belakang pendidikan yang lemah. Hal ini menyebabkan kerana mereka yang tidak mempunyai pengetahuan
ataupun maklumat tentang pemerdagangan manusia boleh menyebabkan mereka terjerumus kepada berlakunya pemerdagangan manusia ataupun menjadi mangsa kepada tipu daya mereka yang melakukan kerja-kerja pemerdagangan manusia ini. Seterusnya adalah faktor yang terakhir, adalah faktor keempat, kekurangan peluang pekerjaan yang sah dan sesuai. Jadi pada bahagian ini saya menerangkan tentang berlakunya kekurangan peluang pekerjaan yang sesuai dan seperti mana yang dihadapi oleh golongan wanita yang mereka kurang mendapat tumpuan untuk mendapat pekerjaan, dan terutamanya kepada mereka dalam golongan yang miskin. Jadi golongan miskin ini terutamanya golongan wanita yang berkeinginan untuk bekerja tapi dengan cara yang mudah dan mungkin terjerumus dengan pemandangan manusia dan dijual ke luar negara untuk menjadi seorang pembantu rumah ataupun melakukan perkhidmatan pelayanan di kafe, ataupun mungkin yang tertinggi sekarang ni adalah perkhidmatan seks untuk peluang pekerjaan. Kesimpulannya, pemandangan manusia tidak dapat dielakkan kerana ia tidak dimaklumkan kepada kerajaan sebelum menerima pakai undang-undang khusus untuk memerangi masalah tersebut. Ramai individu masih bingung dengan maksud sebenar pemandangan manusia dan tidak dapat membezakannya dengan penyeludupan migran. Selain itu, pemandangan manusia sebagai contoh boleh mengambil pelbagai bentuk termasuk eksploitasi seksual, buruh terikat, penghamaan domestik paksa, pemerdagangan organ dan pemerdagangan bayi. Hal ini terjadi kerana lokasi sangat strategik terutama di Malaysia. Di Asia Tenggara memberi cabaran besar dalam menangani isu ini. Keadaan sempadan yang merangkumi kawasan darat dan laut serta negara sempadan tertentu memberi halangan terutama dari segi penguasaan sempadan. Seterusnya, terdapat beberapa cadangan yang boleh dilakukan, antaranya dengan manifestasi semasa pemandangan manusia boleh dikurangkan jika semua pihak memainkan peranan masing-masing. Sebagai contoh, pihak berkuasa haruslah menggubal atau menguatkuasakan undang-undang yang lebih kuat dan menghukum pesalah dengan lebih berat. Selain itu, masyarakat tempatan mestilah berwaspada terhadap operasi pemandangan manusia. Mereka perlu berhati-hati dan tidak mudah terpedaya dengan kata-kata dan janji manis orang yang tidak dikenali. Selain itu, masyarakat perlu bekerjasama dengan kerajaan. Jika mereka mengetahui sebarang maklumat tentang kejadian pemandangan manusia di kawasan mereka, jangan tak agak-agak untuk tampil ke hadapan dan berkongsi sebarang maklumat dengan pihak berkuasa. Yang ketiga pula, pihak berkuasa mestilah mengawal pintu masuk dengan lebih teliti dan ketat. Oleh itu, bagi menangani masalah pemandangan manusia di negara kita, pihak berkaitan seperti immigration, polis dan lain-lain perlulah sentiasa memantau setiap sempadan dan pintu masuk. Dan yang terakhir, koordinasi antara kementerian. Hal ini kerana kementerian seharusnya bimbang dengan masalah pemandangan manusia. Kerajaan haruslah bekerjasama dan mencipta pengiklanan dan pengedarannya di akhbar dan penerbitan untuk meningkatkan kesedaran tentang masalah pemandangan manusia semasa.